الحمد لله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita memperoleh keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini ialah bertajuk Jadilah Hamba yang Berdoa. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Hukum berdoa adalah sunnah atau mustahab, yakni digalakkan. Ia merupakan pengakuan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan berdoa boleh dilakukan sama ada dalam keadaan senang atau susah, dikala suka maupun duka, secara bersedian atau berjemaah. Perintah berdoa terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berdoa dan beribadah kepadanya, dan dijanjikan bahawa doa-doa yang dipohon akan dimakbulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada berdoa dan beribadah kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan tentang kelebihan berdoa, seperti di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amalan saling mendoakan antara seorang dengan yang lain adalah sunnah Rasulullah yang sewajarnya menjadi ikutan dan tauladan oleh setiap umatnya. Doa berperanan menjalin kasih sayang dan mengeratkan perhubungan mesra sesama insan. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendoakan orang yang bersin. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah ia menyebut Alhamdulillah dan menjawab bagi saudara atau sahabatnya, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka apabila seorang menyebut kepadanya, orang yang bersin, Yarhamukallah, maka hendaklah menyebut Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki sifatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula menceritakan pengalamannya melalui sebuah hadis
Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memasuki bilik air. Lalu aku meletakkan air untuk baginda berwudu. Baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Setelah baginda diberitahu, baginda pula berdoa, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam bidang agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga apabila mendapat berita bahawa sahabat kita ditimpa musibah, sama ada disebabkan kematian atau sebagainya, sunnah kita mengucapkan ta'ziyah atau mendoakannya tanda simpati seperti berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kitab Al-Azkar, lafaz ta'ziyah ialah a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan membanyakkan kesabaranmu dan mengampunkan bagi si matimu. Demikianlah indahnya Islam mendorong agar umatnya saling mendoakan tanpa mengira kedudukan dan pangkat, tanpa mengira orang yang dikenali atau tidak. Amalan ini sudah pasti dapat menjalin kasih sayang dan perhubungan yang mesra sesama umat. Lebih-lebih lagi mendoakan orang tanpa pengetahuannya itu adalah antara doa yang dimakbulkan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya setiap doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah diiringi dengan sifat takwa, yaitu menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, supaya doa itu dimakbulkan, tidak tergantung-gantung atau ditolak. Di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham ketika berjalan di pasar Busra, orang ramai datang mengurumuninya. Di antara mereka ada yang bertanya, kami sudah berdoa, tetapi kenapa doa kami tidak dimakbulkan? Ibrahim bin Adham lantas menjawab, doa kamu tidak dimakbulkan kerana hati-hati kamu telah mati dengan beberapa sebab. Pertama, kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak menyempurnakan haknya. Kedua, kamu menyangka kamu mencintai Rasulullah tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Ketiga, kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengan isi Al-Quran. Keempat, kamu makan nikmat-nikmat Allah tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Kelima, kamu katakan bahawa mati itu benar tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Daripada kata-kata tersebut, jelas membayangkan betapa doa itu adalah berkait rapat dengan hati, yaitu hati yang hidup dengan amalan serta iman dan takwa yang akan memperolehi kemurahan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan orang yang wajar didoakan antaranya: pertama, mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan selawat kepada baginda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang mengucapkan selawat untukku satu kali, Allah akan memberikannya rahmat 10 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mendoakan ahli keluarga Rasulullah SAW, para sahabat dan pengikut baginda, selepas sempurna mengucapkan doa dan selawat ke atas baginda. Ketiga, mendoakan ibu bapa kita sebagai membalas jasa keduanya yang memelihara dan mendidiknya di waktu kecil, dengan mendoakan memohon Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dosa-dosa mereka. Keempat, mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim AS mendoakan anaknya di dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang tergolong daripada golongan orang-orang yang soleh. Kelima, mendoakan ulama dan guru yang mengajar kita ilmu yang bermanfaat. Ia merupakan adab terhadap guru, semoga ilmu yang diajar itu mendapat keberkatan. Keenam, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdoa, jazakallahu khairan. Maksudnya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketujuh, mendoakan orang yang memusuhi kita, termasuk bukan Islam, dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kelapan, selain daripada itu, menurut Fudail bin Iyad, sekiranya aku mempunyai doa yang mustajab, nescaya orang yang pertama aku doakan ialah pemimpin aku. Kerana jika pemimpin itu baik, nescaya baiklah rakyatnya dan sejahteralah negaranya. Muslimin yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun, kita diingatkan jangan sekali-kali memohon sesuatu doa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak, harta benda, atau ke atas sesiapa sahaja dari hamba Allah. Seperti mendoakan seseorang supaya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipendekkan usia, ditimpakan bala bencana, dimusnahkan harta benda dan lain-lain perkara buruk. Islam mengajar kita sekiranya dizalimi oleh seseorang, maka hendaklah menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih doa-doa yang lengkap dan padat yang menghimpunkan perkara-perkara yang penting, termasuk urusan dunia dan akhirat. Antara doa-doa baginda adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik lagi halal, dan jadikan kami seorang yang soleh baik amalan. Ya Allah, aku memohon petunjuk, takwa, kesucian diri, dan bergantung pada diri sendiri. Demikian juga seseorang yang berdoa itu disarankan supaya memelihara dirinya daripada makan minum yang haram, kerana demikian itu adalah salah satu syarat yang terpenting bagi penerimaan doa. Para ulama berkata, doa itu laksana kunci, dan anak kuncinya adalah makanan yang halal. Saudara muslimin yang mulia, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengabulkan doa hamba-Nya, sama ada segera ataupun lambat. Kedua, umat Islam hendaklah saling mendoakan antara salah satu dengan yang lain supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada azab api neraka. Ketiga, umat Islam dilarang mendoakan sesiapa sahaja hamba Allah akan sesuatu perkara yang tidak baik, walaupun kepada diri sendiri. Keempat, umat Islam hendaklah berdoa kepada dengan harapan tertanamlah sifat mahmudah dan terbuanglah sifat mazmumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Suratul A'raf ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala ketaatannya dan menjauhi segala larangannya serta perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الهاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyat wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianah, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.